أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمل بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa surau, muslimin dan juga muslimat yang ada pada malam ini, mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pertamanya marilah sama-sama kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam yang Allah kurniakan kepada kita. Maka kita diberikan kesempatan untuk berada di rumah Allah pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sepotong hadis daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam hadis ini riwayat daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada masuk syurga bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat seberat zarah daripada membesarkan diri, melainkan kemudian daripada diazab sekadar dosanya itu. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la yadkhulun nar yakhni man kana fi qalbihi misqala dzarratin min imani. Dan tiada masuk akan neraka itu dengan berkekalan di dalamnya, yakni orang-orang yang ada di dalam hatinya seberat zarah daripada iman. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyatakan kepada kita, tuan-tuan, sesungguhnya apabila seseorang itu dalam hati dia ada perasaan besar diri, sombong, tuan-tuan sekalian, dan diri dia ada sifat seolah-olah dia ni orang yang hebat dalam masyarakat, seolah-olah dia ni manusia yang orang lain ni lekeh, dia yang paling hebat, tuan-tuan. Maknanya membesarkan diri dia, bahkan sombong sesama manusia, sombong dalam masyarakat, tuan-tuan sekalian. Maka orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk syurga dia, tuan-tuan. Walaupun dalam hati dia, tuan-tuan, nawaitu dia, kesombongan dia walaupun sedikit, sekecil zarah, tuan-tuan, maka dikirakan satu perkara yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini menceritakan kepada kita, sesungguhnya, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada manusia yang dalam diri dia, tuan-tuan, ada sifat sombong, sifat bongkak, sifat
besar diri tuan-tuan, hingga dia lupa bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia, tuan-tuan, tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh berkasih sayang sesama makhluk, sesama manusia. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perkara yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ada dalam jiwa kita ini sifat yang sombong, tuan-tuan, sifat yang bongkak, sifat yang kadang-kadang kita rasa kita lah yang paling mulia di kalangan manusia yang ada di akhir zaman. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah mukadimah pada malam ini hadis Nabi sekalian. Dan pernah jadi dalam kehidupan baginda Rasulullah SAW satu peristiwa, tuan-tuan, apabila satu hari ada dua orang pemuda yang nama dia, tuan-tuan, pemuda ini dua beradik. Pemuda ini, tuan-tuan, anak kepada seorang ahli penyair yang hebat di zaman Nabi SAW, yang mana pemuda ini namanya Ka'ab bin Az-Zubair, tuan-tuan sekalian. Dan juga lagi seorangnya adik dia, Bujair bin Zuhair. Dua beradik, tuan-tuan, merupakan saudara yang dua-duanya pandai bersyair, tuan-tuan. Dalam zaman dulu, tuan-tuan sekalian, orang kalau nak cerita satu perkara, peristiwa ataupun nak menyatakan isi hati dia akan bersyair, tuan-tuan. Kita lah ni dia bersyarah. Zaman sahabat Nabi dulu, orang yang di kalangan penyair ni memang terkenal dalam masyarakat. Macam kita lah, tuan-tuan, kalau penyanyi sedap, tuan-tuan, orang kenal, popular. Sama juga zaman kita hari ni, kalau ada penceramah yang orang kata apa, hebat, dia juga popular, tuan-tuan sekalian, orang kenal dia lagi tu. Begitu juga zaman Nabi dulu, ada dua beradik, tuan-tuan sekalian. Mereka dua ni anak kepada penyair terkenal di zaman Nabi SAW yang namanya Zuhair. Dan anak dia pertama nama Ka'ab bin Zuhair, yang keduanya Bujair bin Zuhair. Dua-dua ni, tuan-tuan, sama-sama hebat. Tapi di antara dua beradik ini, seorang yang ikut Nabi SAW. Maksudnya dia ikut Nabi bersama dengan Nabi SAW dalam membawa risalah Allah Subhanahu wa taala dan memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, ikut Nabi, begitu. Bahkan Ka'ab, tuan-tuan sekalian, tak mau ikut Nabi. Bahkan Ka'ab juga merupakan seorang penyair yang sering kali menulis syair dan bersyair ke arah memprovokasi, tidak suka kepada Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, begitu. Beza dengan saudara dia, Bujair. Dia kalau tulis syair, dia berbaik syair, tuan-tuan, dia akan puji Nabi SAW. Tapi Ka'ab tak begitu, tuan-tuan. Ka'ab ni dia pantang jumpa Nabi, dia nanti tulis, tuan-tuan sekalian, syair-syair yang menyinggung perasaan Nabi SAW. Satu hari, tuan-tuan sekalian, Bujair ni Bujair ni yang ikut Nabi SAW, tuan-tuan, bersama dengan Nabi. Satu hari dia tegur saudara dia, Ka'ab bin Zuhair ini, ajak dia bersama dengan Nabi. Berhentilah, tak usah duk kutuk Nabi lagi tu, tuan-tuan. Berhentilah dengan perangai duk buat syair ni, tuan-tuan, duk kata dekat Nabi, tak suka dengan cara Islam, tuan-tuan. Berhentilah. Pujuk si Bujair ni kepada saudara dia, Ka'ab ni. Dia tak mau, tuan-tuan. Dia buat tak tahu. Macam kita kan, dua beradik, satu suka kepada agama, satu lagi tak minat agama. Jadi kita tegurlah saudara kita. Kita kata, sudahlah, umur dekat 50 dah, kan? Berhentilah hiburan ni, kan? Jadi mailah bersama dengan alim ulama, para ustaz, tuan-tuan, cintakan agama Allah, begitu, kan? Tapi dia tak mau lagu tu, dia tak minat. Bukan tak minat, bahkan dia teruskan penghinaan dia terhadap usaha Nabi SAW, tuan-tuan. Sampai satu ketika, Bujair ni, tuan-tuan, dia pergempar Ka'ab bin Malik ni. Ka'ab bin Zuhair ni, saudara dia pergempar. Dia kata, kalau tak ikut Nabi,
hang tak mau dengan bersama dengan Rasulullah, satu hari tinggal hang seorang je tak mau ikut Nabi. Bahkan satu hari kalau hang seorang duk lawan Nabi, kemungkinan besar satu hari hang dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu tuan-tuan, dia gempak. Bila gempak tuan-tuan, waktu tu yang keadaan masyarakat waktu dah ramai dah berhijrah ikut Nabi, kan, terima agama Allah Subhanahu wa taala, tinggal dia seorang je tak apa nak boleh pergi tuan-tuan, kan. Kemudian saudara dia Bujail ni pujuk dia lagi, pujuk dengan sungguh-sungguh ni pasal kasih kepada saudara dia tuan-tuan. Takkanlah hang tak mau ikut Nabi, kami semua ikut Nabi dah, lagu tu. Akhirnya tuan sekalian, Bujail ni berjaya pujuk Ka'ab ni memeluk agama Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dia nak abang apa kat kita tuan-tuan? Kehidupan kita hari ni ada orang macam tu. Orang yang kadang-kadang tuan-tuan, hati dia susah nak terima agama, begitu. Hati dia susah nak terima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati dia payah nak terima tuan-tuan sekalian sunnah Nabi. Ada orang lagu tu sekalian. Mana begitu juga berlaku di zaman Nabi dulu ni, apabila Bujail berjaya memujuk Ka'ab ni tuan saudara dia memeluk Islam, maka Nabi SAW satu hari tuan-tuan sekalian, didatangi oleh mereka berdua ni menghadap Nabi. Maka dalam keadaan sipu-sipu malu lah, no. Bila Bujail ajak Ka'ab jumpa Nabi ni, Ka'ab macam segan sikit nak jumpa dengan Nabi. Sebab sebelum ni tuan-tuan dia rajin duk kutuk Nabi, kan. Bila kutuk Nabi nak jumpa segan, macam kita lah, kan. Mat duk kutuk kita mesti marah punya, betul tak? Kan? Mesti calak sikit lah hati kita ni tuan-tuan. Hari-hari tak ada kerja lain, dia buat fitnah, duk kutuk apa semua ni. Tiba-tiba nak main jumpa menghadap Nabi lagi tu tuan-tuan. Tentulah rasanya malu, rasa segan. Tapi Bujail ni saudara dia ajak main juga, pujuk dia pergi jumpa Nabi tuan-tuan. Bila berdepan dengan Nabi SAW, dia pun mengucap kalimah syahadah, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Nabi pun terima dengan hati yang lapang dada tuan-tuan, terima dengan keadaan tidak ada sikit pun dendam yang datang daripada hati Nabi, begitu Presiden. Kemudian bahkan setelah mana Nabi terima dia peluk Islam, dia terus baca syair. Ni yang kata orang pandai syair ni tuan-tuan. Dia terus dia sekarang siap dah syair baru nak persembah dekat Nabi ni tuan-tuan, kan. Dia pun bersyair dengan syair puji-pujian ke atas Nabi SAW tuan-tuan, begitu. Mula Nabi buat tak tahu ya. Nabi dengar lagu tu hujung telinga ya tuan-tuan. Tapi bila dia syair tu terlalu indah, terlalu sedap, maka Nabi terpaling tengok wajah dia tersenyum tuan-tuan, begitu. Nah, abang kata apa dia tuan-tuan sekalian? Mulianya Nabi ni tuan-tuan sekalian, sampai orang kata macam-macam kat dia. Orang hina dia tuan-tuan, orang maki hamun dia, orang fitnah dia tuan-tuan. Tapi Nabi ambil sikap apa? Pemaaf tuan-tuan. Maaf, Nabi maafkan tuan-tuan. Nabi boleh terima walaupun musuh tu musuh yang begitu dahsyat, yang satu hari pernah menghina dia, pernah kutuk dia, pernah fitnah dia tuan-tuan. Tapi Nabi terima dengan senyuman tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Ka'ab nak bersama dengan Nabi memeluk agama Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Begitulah mulianya pemimpin tuan-tuan yang bergerak Nabi sallallahu. Begitu maknanya itu jiwa yang ada kepada Nabi sallallahu tuan-tuan sekalian. Kita hari ni tuan-tuan cuba bayanglah, dalam masyarakat kita hari ni kita bergaduh dengan orang lama lah tuan-tuan. Bergaduh macam-macam isu. Kadang-kadang isu remeh yang bergaduh tuan-tuan. Tak boleh terima, kan. Kawan tu pun nak baik kita pun tak mau terima dia. Sampai satu hari orang ajak kita pergi jumpa kawan tu, hak kita duk banyak fitnah dia tu, kan. Tiba-tiba kau tu terima kita tuan-tuan. Terima dalam keadaan dia kata kosong. Aku maafkan kamu. Segala kejahatan kamu buat pada aku redha tutup buku. Tuan-tuan lagu tu. Tuan-tuan. Maka itu sifat yang Nabi tunjukkan kepada kita tuan-tuan sekalian. Sebab tu dalam kisah ini, dalam kisah Ka'ab dengan saudara ini tuan-tuan sekalian, Nabi nak bagi tahu kita sesungguhnya tuan-tuan sekalian, kita ni kena jadi pemaaf. Kita manusia ni jangan simpan dendam tuan-tuan. Kita ni hidup tak lama tuan-tuan. Dunia tempat persinggahan semata-mata. Kalau kita ada marah kat orang tu, dia orang Islam, dia manusia macam kita tuan-tuan, kita maafkan dia. Lagu tu tuan-tuan. Tak payah ada sifat dendam.
Tidak perlu ada sifat hasad, dengki dan sebagainya. Maafkan dia, tuan-tuan. Itulah sifat Nabi yang begitu mulia, yang boleh dijadikan contoh kepada kita, tuan-tuan. Begitu. Nah, maka cerita ini, tuan-tuan, kisah ini menggambarkan bahawa, tuan-tuan, Nabi SAW menganjurkan kemaafan, menganjurkan kebaikan, kasih sayang sesama makhluk, tuan-tuan sekalian. Ini dikatakan bahawa hebatnya Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, kita hari ini umur kita semakin hari semakin meningkat. Semua orang ada salah, betul tak? Semua orang ada salah silap dalam kehidupan kita ini. Carilah peluang untuk kita mencari titik perdamaian, tuan-tuan sekalian. Tak perlu kita membawa isu sampai pangkat kita ni dendam sesama Muslim sama Islam, tuan-tuan. Cukup permaafan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Tuan-tuan, biasalah kadang-kadang dia kata, ustaz mana boleh dia petenah saya sampai teruk ustaz, sampai keluar gambar, begitu. Contohlah, kan? Dia kata mana boleh, I terima. I tak boleh terima, dia kata, ustaz. Pasal dulu masa dia buat petenah kat aku, Allah, apa dia tak kata, macam-macam dia kata kat aku. Bukan tak kata dia buat gambar superimpose lagi. Macam-macam dia buat. Kan? Macam mana aku nak maafkan dia, tuan-tuan? Tapi Nabi kata, teruk mana pun penghinaan, tuan-tuan, kita maafkan dia, maka Allah memuliakan kita, tuan-tuan. Begitu. Jadi, tuan-tuan, cerita ini mengajak kita semua, marilah sama-sama, tuan-tuan sekalian, kita menjadi insan yang pemaaf. InsyaAllah, mudah-mudahan, tuan-tuan, kalau kita jadi pemaaf, Allah juga, tuan-tuan, akan mengampunkan dosa kita, insyaAllah. Tuan-tuan, hidup tak lama, no? Awak, no? Hari ini, pesan ulama, barang siapa yang umur dia dah mencecah 45 tahun ke atas, tuan-tuan, 45, 50, 55, 70, 100, tuan-tuan sekalian, sudahlah, tuan-tuan, tutuplah kesumat itu, buanglah kesumat itu, tuan-tuan sekalian. Carilah jalan kebaikan, carilah sebanyak mungkin ruang-ruang untuk kita mendapat petunjuk Allah Ta'ala, dan untuk menjadi insan yang berubah, yang islah mastata', Nabi kata, tuan-tuan, yang nak islah, nak berubah, tuan-tuan, ke arah rida Ta'ala, tuan-tuan. Jangan sampai pada umur 45 tahun ke atas ni masih lagi terpesona dengan dunia, tuan-tuan. Duk berlawan pasal dunia. Tengok kawan tu kaya, kita pun nak kaya juga. Bukan tak boleh kaya. Jangan sampai kekayaan itu merosakkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan sekalian. Sampai 45 tahun ke atas, kita kena bersiap sedia, tuan-tuan. Hidup kita ni tak tahu nak pergi bila lagi tu. Jangan kata, ya ustaz, muda lagi. Tak, muda pun mati, tuan-tuan. Kata langgap tiga sekawan meninggal dunia bawah ni. UiTM mana, tuan-tuan. Baru lepas makannya, baru balik makan, tiba-tiba kena langgap kereta. Tak dia, tuan-tuan. Kan, maknanya tidak boleh jangka kehidupan kita ni. Jadi Allah bagi peluang umur kita panjang, tuan-tuan sekalian. Kita carilah jalan ke arah kita perbaiki kekurangan kita, tuan-tuan, supaya kita balik besok ni dalam keadaan kita husnul khatimah, insya-Allah. Tuan-tuan, hari ni tu cukup instant. Hari ni kehidupan manusia akhir zaman ni cukup cepat, cukup pantas, cukup instant, tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan perasan hari ni jadi apa? Contoh kita tengok di Palestin, berpuluhan ribu umat Islam dibunuh. Kan? Tiba-tiba Allah gerakkan Iran, Allah gerakkan Lebanon, tuan-tuan, menyerang kembali Israel. Akhirnya apa jadi, tuan-tuan? Tel Aviv meletup, hancur, tuan-tuan. Amerika Syarikat, di antara sekutu Yahudi yang menyokong perjuangan Israel untuk membunuh umat Islam. Hari ini apa Tuhan bagi mereka? Di California, tuan-tuan, ribut taufan habis semua, lingkup, lagi ramai mati, tuan-tuan, lagi ramai yang binasa, lagi tu. Nampak? Ini Allah punya kuasa, tuan-tuan sekalian. Kita duk kata, oh, kita hebat, ada teknologi hebat, canggih. Rupanya Iran lagi canggih daripada dia. 15 minit, tuan-tuan, tembak, tori sampai, habis hancur. Tengok habis, tuan-tuan. Nampak? Ini maknanya, inilah akhir zaman, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok hari ni, apa yang tak jadi, semua jadi Nabi sebut, jadi belakang, tuan-tuan. Betul tak? Hari ni Nabi kata, wanita lebih ramai. Jadi dah ramai wanita, tuan-tuan. Nabi kata, akhir zaman ni, orang menjual agama. Ramai dah, tuan-tuan sekalian. Jual agama. Kan? Apa maksud jual agama, tuan-tuan sekalian? Maksudnya menggunakan agama untuk kepentingan dunia ni, tuan-tuan. Itu jual agama.
kutip derma contoh, kan? Minta maaf sebut kutip derma. Nak buat tahfiz apa belaka, tahfiz tak buat apa. Kan? Kutip derma nak buat masjid, masjid tiang pun tak naik, tuan-tuan. Itu menjual agama namanya, tuan-tuan. Mengguna agama berhujah, guna Al-Quran dan juga sunnah hadis tadi. Untuk apa? Untuk diri sendiri, tuan-tuan. Bukan untuk masalah masyarakat juga agama. Ada hari zaman berlaku lagu tu, tuan-tuan. Orang yang diberi amanah tidak amanah, tuan-tuan. Orang yang diangkat menjadi ketua pun tidak amanah. Nabi sebutlah, tuan-tuan. Hiburan melampau-lampau hari ni. Hiburan banyak, tuan-tuan. Orang terpersona dengan hiburan. Orang azan di surau pun tak pi, betul tak? Pi juga tapi tak ramai. Tuan-tuan, akhir zaman Nabi sebut tadi dah. Hari ni. Tuan-tuan, jadi apa tunggu lagi? Bersedia-sedialah, tuan-tuan, untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, inilah kehidupan kita. Kan? Tak ada masa nak seronok, tuan-tuan. Seronok ala kadarnya, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan isteri, tuan-tuan, dengan jiran, tetangga, sahabat-sahabat kita. Seronok ke arah kebaikan, begitu, tuan-tuan. Saya sebut pasal apa? Sebab saya tengok ni banyak jadilah, tuan-tuan, hari ni. Kan? Nabi sebut tu dah jadilah hari ni. Dan hari ni akhir zaman ketandusan iman, tuan-tuan. Iman korang yazid wa yanqus, Nabi kata. Kan kadang-kadang manusia di waktu siangnya, tuan-tuan, iman dia bertambah. Kan? Mai waktu malam dia yanqus, Nabi kata habis, hilang iman dia. Di waktu siang buat kebaikan, cari rezeki Allah Taala. Bekerja keluar pagi, balik maghrib, tuan-tuan, nak cari rezeki ni. Ibadat. Mai waktu malam, tuan-tuan, surau pun tak pergi, masjid pun tak pergi dah. Pergi mana? Pergi sembang merapu, mengidam. Ataupun pergi tengok wayang pacak ke, ataupun pergi keluar merapu orang kawan tak dapat dah. Tuan-tuan, wayang pus, Nabi kata iman kurang lagi tu. Tuan-tuan, akhir zaman. Orang yang betul-betul ikhlas dalam perjuangan, dalam kehidupan dia, tak dihormati, tuan-tuan. Yang dihormati adalah orang yang paling dahsyat keburukan akhlaknya dalam masyarakat, tuan-tuan. Kau tengok hari jadi dah, betul tak? Hari ni orang maki orang selamba ya, tak ada apa. Kan? Maki orang kan, maki hamun sampai berkandang, tak ada apa, tuan-tuan. Besar dia berkata ada butuh. Tuan-tuan, bukan biasa, itu luar biasa. Tapi orang yang bercakap lemah lembut, hormat orang, berkasih sayang, mengajak kebaikan, dia kata tu berlakonnya, tuan-tuan. Macam-macam akhir zaman ni. Jadi itulah Nabi sebut, tuan-tuan. Contohilah sifat bagaimana Nabi meraih dua sahabat tadi, tuan-tuan. Ka'ab dengan saudara dia yang bernama Ujair. Nabi terima mereka, tuan-tuan, dengan keadaan Nabi senyum menerima mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadis ini, kisah ini mencerita kepada kita sesungguhnya kita ni dianjurkan kebaikan. Tengok, baru ni saya dapat panggilan, mesej. Katanya Tuan Imam kita dah tak ada lah, tuan-tuan, Tuan Haji Yusof. Saya duduk nampak lagi rupa dia, tuan-tuan. Duduk tahun ni, kadang duduk tahun tu, makan tahun tu dengan saya. Masih nampak macam dia ada lagi, tuan-tuan. Nampak? Saya rasa juga tersentuh juga di hati. Dia dapat berita kata dia tak ada dah. Sebab dia antara orang yang paling awal saya kenal, tuan-tuan, di surau ni. Surau bawah ni. Surau waktu tu rumah setinggan bawah. Orang yang pertama tegur saya waktu subuh. Waktu tu saya duduk menyewa menumpang bawah tu, tuan-tuan. Zaman orang kata apa, mula-mula kahwin dia susah lagi, tuan-tuan. Kan? Duduk dengan Ustaz Nazri bawah tu. Saya pergi subuh, dia orang pertama tegur saya. Bila saya imbau balik kenangan lama, tuan-tuan, sampai hari ni pada saya, tuan-tuan sekalian. Dia di antara murid saya yang paling lama. Dan mudah-mudahan, tuan-tuan sekalian, Allah bagi kat dia rahmat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampun dosa dia bersama dengan para anbiya, para mursalin, para syuhada, insya-Allah, mudah-mudahan. Tuan-tuan, mari sama-sama kita cekakkan Fatihah untuk dia, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah merahmatinya, insya-Allah. Jadi muslim-muslim saya, itulah mukadimah pada malam ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah, insya-Allah. Jadi kita sama balik pengajian kita. Kita menggunakan kitab Bahrul Mazi. Saya rasa malam ni tajuk yang terakhir, tuan-tuan. Kitab ni habis dah. Habis dah kitab ni, wak lah.
kira di penghujung ni, kira mengaji sungguh tuan-tuan. Hebat. Orang surau Muslim Syarif 20 tahun lebih saya banyak sini. Habis baru satu jilid kitab tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan beramal dengan ilmu yang kita sama-sama belajar, insya-Allah nah. Baik. Malam ni kita masuk tajuk yang akhir. Iaitu bab majaa fi husnil khulqi. Iaitu bab datang pada menyatakan hadis yang membicarakan elok perangai. Tuan-tuan, yang last hadis ni, yang last sekali tajuk malam ni, dia suruh kita perelok perangai. Mengaji lah mualah tuan-tuan, semua kita faham belaka dah kan. Berakhlak, beradab, beribadat, semua kita dah boleh ingat dah tuan-tuan. Akhir sekali dia ajak kita supaya kita ni perbetul balik, perelok perangai kita daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik, insya-Allah. Lagi tu nah. Baik. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada satu yang lebih berat pada timbangan orang mukmin itu pada hari kiamat daripada elok perangainya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murkakan orang yang pelucah, yakni pencarut. Hadis hasan lagi sahih tuan-tuan. Sesungguhnya Nabi nak beritahu kita, sesungguhnya orang yang mukmin tuan-tuan, orang yang baik ni, Allah Subhanahu wa taala akan beratkan pada timbangannya bagi orang mukmin pada hari kiamat apabila dia ni tuan-tuan perangai dia elok, perangai dia molek tuan-tuan. Apa maksud perangai molek ni? Perangai yang kadang-kadang orang tengok dia senang hati tuan-tuan. Tengok rupa kan, oh dia ni tengok muka pun sejuk dah rasa tuan-tuan. Belum minum ais lagi sejuk dah tuan-tuan. Nak abang kata bagus semua kawan tu, nampak mat tu kan. Mat ni lah, kalau muda lagi aku ada anak, aku buat menantu lagu tu. Nak abang kata kita berkenan kat dia, bagus semua tuan-tuan. Lagu tu. Tapi kalau orang kata mat ni buat menantu aku tak kebuluh, contoh lagu tu. Nak abang kata satu perut dia teruk sangat perangai dia. Tapi nak abang kata perangai elok dia tuan-tuan sekalian, orang yang bila orang tengok dia, orang rasa berasa nak berkawan dengan dia lagu tu tuan-tuan. Kan? Kalau kita nak pergi Mekah kan, sanggup pergi tinggal kunci rumah kat dia. Pasal percaya orang tu baik lagu tu. Kita ni kalau tinggal kunci rumah, balik tinggal pintu. Kan? Habis dia pelekang bukan takat. Boleh pelekang habis. Tu apa nama tu? Owning apa nama tu dia pelekang jual. Jual temang kilo. Kan? Yang main-main lah ni. Ni macam di Kedah lah ni kan, banjir. Tuan-tuan tu banjir tuan-tuan tak surut-surut. Baru ni surut dah. Naik yang fasa pertama naik tu tuan-tuan, surut dah. Lepas tu mai pula dah. Ni hari ni tadi adik beritahu kata ayak masuk pula rumah mak mentua tuan-tuan. Pasal sengat tepi sungai. Lepas tu bila ayak dah melimpah laut, dia bila buka dam, masuk habis ke semua. Ni banjir pula tuan-tuan. Kawasan terlibat Kebang Pasu dengan Alostar. Yang tak kenal selamat lah. Sedekah okey, kelar. Lagi tu tuan-tuan. Nak abang kata tuan-tuan, ni hari ni itu dia lah. Jadi kita ni Nabi suruh kita ni buat perangai bergelok tuan-tuan. Dah tahu kita berumur lah tuan-tuan. Berubahlah insya-Allah nah. Jumpa orang apa salahnya cakap benda yang baik-baik. Buat noh. Terus cakap abang orang ni cakap baik-baik je lagi tu. Kan? Pasal apa? Pasal Nabi suruh lagu tu nah. Baik. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu katanya telah aku dengar Nabi SAW bersabda, kata Nabi, tiada daripada suatu yang diletakkan dalam timbangan lebih daripada berat daripada elok perangai itu, bahwasanya yang punya elok perangai itu sampai dengan dia darjat orang berpuasa dan juga sembahyang. Nak kata orang tu kalau dia perangai elok tuan-tuan, pahala darjatnya sama seperti orang sembahyang dan juga berpuasa tuan-tuan. Itu dia. Nak kata orang tu rajin sembahyang, lepas tu perangai elok pula lagi dahsyat tuan-tuan. Tu nampak nah. Tapi kalau kita sembahyang rajin, perangai tak elok tak edih lah. Sembahyang tu tunggil langgang sembahyang. Sampai kita kata day lekat hitam ni. Bukan takat dua, lempat hitam. Hebat, sembahyang tak berhenti. Kan bila tengok dia ni paling awal main surah main masjid. Sebelum mai dia zikir dulu tuan-tuan. Tak lagi lepas sembahyang isyak pun zikir lagi, tak balik. Tuan-tuan. Lambat balik, balik juga lebih lambat. Nak berkata dia ni rajin sembahyang. Tapi tuan-tuan,
di waktu siang, Allah, duduk kedai kopi, sembang bak orangnya. Kata semua orang tak elok, dia seorang yang elok, tuan-tuan. Yang tu Nabi kata tak bagus, tuan-tuan. Jadi orang ni kalau orang panggil dia baik berlaku akhlak dia, pahalanya sama seperti mana pahala puasa dan juga sembahyang, tuan-tuan. Itu dia. Baik. Kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada yang lebih banyak barang memasukkan orang dalam syurga, maka Nabi sabda, akan Allah Subhanahu wa taala dan elok perangainya. Dan ditanya daripada lebih banyak barang masuk dalam orang-orang dalam neraka, maka dijawab Nabi, mulut dan juga farasnya, punca dia ke neraka, tuan-tuan. Orang nak kata orang yang ahli syurga ni perangai dia elok, cakap benda ada elok lah, tuan-tuan. Dah begitu. Antara tanda-tanda ahli syurga. Kan? Quran sebut, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'i wa atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha wala. Nabi sebut dia tak suka bercakap benda, dia tak suka dengar benda-benda yang merapu lawa, tak suka, tuan-tuan. Kan? Maknanya itu orang yang baik, tuan-tuan. Bahkan Allah janji kemuliaan kepada orang baik akhlak, perangai elok, tuan-tuan sekalian. Wa kawa'i wa atraba, tuan-tuan. Allah berikan dia bidadari yang cantik, bagus, comel, tuan-tuan, pada dia. Lepas kata tak cik, bidadari tu untuk lelaki, perempuan dapat apa? Perempuan jadi ketua bidadari, tuan-tuan. Oh, dahsyat. Kita jadi ketua wanita kawasan seronok, tuan-tuan. Ketua wanita bidadari, ketua bidadari dalam syurga, tuan-tuan. Tak mau kalau begitu. Maklum mau tak belum? Maklum mau kan begitu. Nak bab kata sampai macam tu, tuan kata. Tapi bagi orang yang menampakkan diri dia kepada neraka, tuan-tuan, orang yang tidak jaga mulut dia, cakap benda yang tak elok, maki hamun orang, tak jaga akhlak, dan juga orang yang tidak menjaga kemaluannya, farasnya, tuan-tuan. Kan? Apa maksud dia tu? Tak jaga kemaluannya, tak jaga farasnya. Maksud dia menggunakan pacak yang Allah bagi ni, yang disebut sebagai faras, melakukan maksiat Allah Ta'ala lagi tu, tuan-tuan. Lok-lak orang kata, orang Kedah sebut lok-lak lah. Kan? Tidak menjaga kehormatan diri. Kan? Ikut dan nak pakai dari mana pun, pakai selak jerat. Kan? Pakai selak jerat, lepas tu pendek pula. Lepas tu hak besar. Bila duduk tunduk sikit nampak lah gitu. Yang tu yang kata tak jaga faras tu. Kemudian tak jaga maruah, tuan-tuan. Kan? Dengan keadaan tudung tak pakai, lepas tu dah tak pakai tudung, jual produk, tuan-tuan sekalian, sambil duduk tunjuk benda hak tak elok kat orang lah gitu. Nampak tak? Nabi kata sesungguhnya inilah di antara tanda-tanda ahli neraka, tuan-tuan, lah gitu. Baik. Maka ketahuilah kena saudaraku, elok perangai itu sifat yang terpuji pada syarak. Maka yang dikatakan elok perangai itu apa dia? Maka Nabi sebut ada sifat beradab sopan dan juga santun. Maksudnya cakap sopan, santun, tuan-tuan. Kan? Kalau nak berucap pun mulakan mukadimah yang baik-baik lah gitu. Ni dah berucap terus tembak lah gitu, maki berabi lah gitu. Yang tu tidak ada santun, tidak ada sopan lah gitu. Baik. Yang kedua, tidak membesarkan diri dan tidak riak. Dia tidak ada perasaan nak besar diri, tuan-tuan. Jumpa orang cakap pun tunduk hormat orang, tuan-tuan. Tak ada rasa aku ni lagu tu jalan kan. Hampa tahu aku ni cakap hampa tu, tak ada apa lah gitu. Sombong, tuan-tuan. Iaitu Nabi tak suka. Orang yang sombong ni rugi, tuan-tuan. Bukan ada untung pun, betul tak, tuan-tuan? Tuan-tuan ada untung kalau kita berlagak dengan orang? Tak untung. Duk riak, duk abang kata kita dah semua hebat. Kita lah rumah paling besar di Sungai Besi, tuan-tuan kan? Kita lah paling semuanya paling lah gitu. Kan? Kita ada kereta-kereta paling mahal. Kita ada isteri-isteri yang paling cun lah gitu. Kita semua kena bini orang apa rongoh pun lah gitu. Kata pula kat orang dah bini yang segak, tak apa kata kat orang rongoh pula lah gitu. Apa yang kata pilih nikah elok sikit, dia pergi kata kau tu pula. Dia cari hak rongoh ke siapa? Nampak? Makna dia riak, tuan-tuan. Nak kata dia hebat segalanya. Yang tu bukan ahli syurga, tuan-tuan. Begitu. Nabi sebut begitu. Bahkan tuan-tuan sekalian, suka cepat marah. Duduk tak duduk nak marah orang. Dia kata Quran tak apa, orang kata dia marah lah gitu. Dia kata hang ni mat, dah lah tua, uban pula, gigi pula patah, pilih abang gigi baru. Kata Quran ni, tuan-tuan. Mak kata awak hang tu terang mana sangat, hang elok sangat, hang tu botak apa semua.
Lepas tu hang pula apa nama bukan takat tu ya. Kan? Baju apa semua apa nama berlemui katakan tu dia marah. Tuan-tuan, marah bukan cakap marah, ditumbuk pula. Yang tu tuan-tuan ada tak suka. Lagu tu nah. Orang yang baik ni tuan-tuan, orang kata pada senyap ni. Dia redha sebab dia tahu itu Tuhan bagi kat dia. Bukan dia saja mau. Betul tak? Ada orang mau apa nama jadi cacat? Ada? Tuan-tuan. Kau kita tak minta untuk jadi cacat tuan-tuan. Sebab tu Salim buat lagu kan, bukannya aku pintar. Betul lagu tu kan? Siapa lagu tu? Angguk tu apa ya? Tuan-tuan. Nak abang kata Salim buat lagu, aku tak pintar, aku nak jadi lagu ni. Jadi cacat, jadi kurang ni tuan-tuan. Tapi Allah bagi. Redha tuan-tuan. Nampak? Ni duk menyesal lah, saya lah ustaz, silap lah awak. Saya nikah bini saya capik sebelah. Tuan-tuan. Dulu tak capik. Lah ni pasal capik, jatuh tangga. Menyesal, jatuh tangga, menyesal, marah, tak puas hati tuan-tuan. Kita nak buat apa nak? Pasal nak kahwin seorang ni ustaz. Lagu tu pula. Contoh nak bagi kita kena redha. Tuhan bagi kita apa pun kita terima ya. Sebab ada hikmah yang baik yang Allah tentukan kepada kita insya-Allah. Lagu tu. Kemudian sekalian, tidak perampus apa yang maksud perampus ni, dan tidak congkak, tidak dengki, tidak hasad tuan-tuan. Itu antara tanda orang ahli syurga tuan-tuan. Yang dikatakan sebagai perampusnya apa dia? Rampai hak orang. Itu perampus. Bahasa Indonesia perampus. Kan ambil hak kata orang tak tahu nak hantar balik. Rampai ikut suka dia ya. Kan? Berebut, berkelih ke tanah. Baru ni satu orang dia jeniang. Ada orang jeniang ni. Kan? Orang tua-tua dulu tuan-tuan. Ada tanah buat rumah. Kembak dengan rumah jiran sebelah tuan-tuan. Kan? Dulu masa buat rumah tu janjilah dengan tuan jiran sebelah tu. Kata ni okey, tanah ni kamu punya. Okey. Ni aku punya lagu tu. Kan? Tapi bila mai dah orang tua mati, mai anak-anak tuan-tuan berkelih dengan jiran sebelah pula. Ni hak pak aku ni hang ni. Hang kena perban rumah hang lagu tu. Tuan-tuan, padahal tanah kawan tu. Tapi anak tak tahu cerita. Anak pula gila harta. Dia marah jiran sebelah ni, dia kata maklum tahu ni tanah ni pak saya punya. Maklum tumpang duduk ni pak saya tak ada sana ambil balik Padahal tanah maklum tu. Bergaduh. Telefon mereka kita. Ustaz, macam nak buat ni, mereka main nak minta tanah ni pesaka mak pak saja dulu ni kan. Tapi orang dulu bukan pakai geran, pakai janji mulutnya tuan-tuan, buat lukis kat atas tu tuan-tuan. Ni aku punya, aku beli 20,000, 20,000 punya tu tuan-tuan. Oleh kerana tidak ada geran, orang dulu tuan-tuan berkelih. Allahu Akbar. Kita nak pergi settle pun tak erti pasal tak ada geran. Cuma kita lagu ni kan, saya kata lagu ni dah mudah je maklum. Ni apa nama kak ni, dia sudah bergaduh buat tanah ni, orang tua mati lama dah. Saya kata kesian kat dia. Jadi maklum duduk bukan sehari, duduk 2, 3, 40 tahun dah, lama dah kan. Kira-kira pemudahkanlah lagu tu tuan-tuan. Tak boleh ustaz, tak boleh. Ni pak saya punya. Tuan-tuan, kita pun nak sihat lah. Kita nak sihat bagi elok kan. Kita tu lagu ni lah. Kita ni bukan orang ni, dia balik belakang lagu tu. Tuan-tuan, dia jeniang tu. Tahu jeniang? Ada orang jeniang punya. Tu, tidur tu orang jeniang tu. Tuan-tuan. Nak abang kata, ni akhir zaman ni tuan-tuan. Lagu tu. Dia tak kira dah. Dia tak kira dah orang tu kira. Dia kira apa? Aku nak jual. Macam tu. Tuan-tuan, yang ni dia panggil apa? Dia panggil perampus. Nak rampas orang. Tak boleh lah. Yang tu Nabi kita bukan ahli syurga tuan-tuan. Buat apa nak berkelih pasal dunia tuan-tuan? Tak payahlah. Kita pejam mata tak pala. Dia duduk pun dia buat benda elok, kita boleh pahala. Betul tak? Begitu. Mudah je. Nak pahala no. Terus nak pening dunia atau pening. Kita nak kena pening akhirat besok dia buat orang ni, dia buat Tuhan ni. Hak dunia ni bukan ada apa. Nothing. Orang putih je lah. Betul tak? Pahala no. Itu penting. Okey, baik. Kemudian dia kata jangan dan tidak ada dengki dan juga hasad dan tidak khianat. Tidak menipu. Tidak malu. Ada malu dia kata. Maka itu nama di antara tanda-tanda ciri-ciri orang yang bakal menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada sempurna janjinya sesama manusia. Maksudnya bila kita ni berjanji dengan orang, kita sempurnakan janji itu. Maka itu di antara tanda ahli syurga tuan-tuan. Ni kalau berjanji dengan orang, Allah postpone tuan-tuan. Kan? Postpone tak berhenti. Dia kata ni ustaz bila nak main, ustaz nak hak janji ni ustaz. Siap sana. Ustaz nak main agama ni, insya-Allah main. Kata tak main. Pasal apa? Lepas tu ustaz kata nak main. Tuan-tuan, ustaz berhabaq kita nak main dah jalan jam teruk sangat tak boleh main.
Nampak? Guna bukan nak terbang pergi juga. Lagi tu. Jadi Cik Hasan terima. Alhamdulillah, contoh kan. Kita bukan mungkin tapi kita rancang tapi Allah menentukan segalanya. Lagi tu nah. Itu tak apa. Tapi kalau janji ni, yang pertama kalau bab duit, bab hutang ni. Hutang tuan-tuan satu hal dia. Orang kita ni minta maaf sebut. Mungkin tempat ni clear kot kan. Masa nak ambil duit orang, nak pinjam, Allah. InsyaAllah saya bayar lah, seminggu je. Seminggu terpacak saya bayar. Lepas tu kita abang, ada lagu ni. Kita kata minta tolong semua bayar lah sebab kita nak guna duit anak nak mengaji ni. Tapi dah berhajat saya bagi pakai dulu. Tak apa. InsyaAllah seminggu terpacak bagi. Anak sempat mengaji. Dah kata, janji tuan-tuan. Main-main hari seminggu tu, kawan tu buat tak tahu, tak makal kan. Dia janji kan. Dia pun buat tak tahu juga. Masuk hari ke-9. Orang ni tak dia tahan pasal nak mengaji universiti. Dia kata ni, Mamat, nak mana ni duit hari tu? Allah, dia kata, terlupa. Aku belanja kau lain lah. Jahanam tuan-tuan. Nampak? Ni dia kata janji ni kena tepat. Kena jangan mungkar janji nah begitu. Baik. Kemudian dia kata orang yang ada perasaan malu. Dia malu kan? Maksudnya perasaan malu ni juga lambang atau tanda ahli syurga tuan-tuan. Allah ni banyak tak malu dah tuan-tuan. Tak malu tuan-tuan, ya Allah ya Rabbi. Kadang-kadang kita naik malu. Kita naik malu. Lepas tak malu, kita naik malu. Lagu tu. Tuan-tuan ada main kan. Main minta nasihat contoh kan, main jumpa ustaz lah kan. Dia main keadaan tak sepatutnya. Contohnya dengan rambut merah apa belakang kan. Lepas tu hak lelaki pula dengan keadaan seluar jerat, seluar pendek cakap lutut. Tak malu tuan-tuan. Tu tak cerita bab anak lagi. Anak tak malu pun ramai tuan-tuan. Tak malu dah. Lalu temu ada TikTok lah. Allahu Akbar. TikTok lah tuan-tuan. Satu penyakit juga. Saya tengok bukan cakap budak muda, orang tua-tua pun sama. Dia buat TikTok, nak jual deriannya TikTok. Tapi jual derian melampau sangat kan. Kalau gitu nak abang kata tuan-tuan, ramai orang tak malu lah. Jadi tak malu itu penyakit tuan-tuan. Tak malu itu bukan ciri-ciri ahli syurga. Kalau gitu nah. Tuan-tuan jaga. Baik. Kemudian tuan-tuan, Nabi sebut dan ada lemah lembut laku dan lainnya daripada perangai yang elok. Maknanya kita ni berbahasa lemah lembut dengan orang muamalah, maka di antaranya orang itulah orang yang ada ciri-ciri tanda ahli syurga insya-Allah. Baik. Maka dia kata barang siapa yang sifat elok perangai itu, bertuahlah ia. Kerana dengan elok perangainya itu menjadi berat timbangannya pada hari akhirat kelak. Maknanya orang yang jaga akhlak, perangai elok apa semua ni, dia akan memberikan timbangannya berat untuk dimasukkan dalam syurga Allah SWT. Gitu nah. Jadi makna kita ni depan besok ni, di mizan kita besok ni, di akhirat besok ni tuan-tuan sekalian, kita akan dipertimbangkan amalan kita tuan-tuan. Kalaulah kita ni kurang sikit sebelah kanan, nanti akhlak yang mulia, kebaikan kita buat akan seimbangkan kembali kita punya amalan kita tuan-tuan. Begitu nah. Kau tahu tak, kita mati besok ni bukan terus masuk syurga atau neraka tuan-tuan. Jauh lagi. Kita punya jalan kita jauh lagi tuan-tuan. Ni dunia ni baru peringkat yang berapa? Baru yang ketiga. Alam apa nama, masa alam roh kita. Lepas tu dia lahir kita ni dalam perut mak kita. Lepas tu dunia baru alam yang ketiga. Lepas nak pergi alam kubur tuan-tuan. Alam kubur bukan terus pergi ke syurga neraka. Jauh lagi. Nak kena bangun pula lepas tu ramai-ramai. Bangun semua. Dihimpun di padang mahsyar. Waktu tu barulah nak kira apa nama amalan kita tuan-tuan. Lambat cerita ni. Dia baca dak kau ustaz lah saya. Dak apa? Berarti esok tahu tuan-tuan. Maknanya kita masih jauh untuk kita ditentukan oleh Allah Taala syurga maupun neraka tuan-tuan. Itu dia. Tapi orang beriman pada Allah, Allah pemudahkan urusan dia. Lintas surat apa nama? Surat apa nama ni? Apa nama dia panggil? Jambatan yang Allah bagi untuk kita ke syurga neraka ni, Allah pemudahkan urusan itu tuan-tuan. Siratal mustaqim begitulah. Tapi orang yang tidak ada iman, tidak ada apa nama ketakwaan Allah Taala, orang ni tuan-tuan mudah jatuh dalam neraka lah gitu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita minta lah supaya hidup kita ni Allah berkati. Bila kita tak ada besok ni tuan-tuan, kita menjadi kenangan yang diingati begitu. Kemudian bila kita dah balik ke sana, kita berharap supaya Allah Ta'ala ni terima segala amalan kita akan menjadi penghuni syurga Allah Ta'ala insya-Allah. Mudah-mudahan itulah harapan kita tuan-tuan.
Dunia ni sementara, tak ada apa. Tak sodok sonok dunia kan. Sikit-sikit tu dah lah. Sonok atas sebab kebaikan. Tidak sonok, kita benci kemungkaran. Begitu nah. Baik, insya-Allah. Baik. Saya sebut pasal apa? Sebab hari ni tuan-tuan, yang Nabi sebut, segala kejahatan dah banyak berlaku dah dalam hidup kita. Jadi inilah masanya kita kena balik kepada kebaikan, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, sikit lagi. Masalah elok perangai itu menyampaikan kepada beberapa darjat yang tinggi di akhirat. Maknanya orang yang perangai baik, dia akan diangkat darjat kemuliaan dia pada hari akhirat, tuan-tuan. Orang yang baik. Maksudnya dia akhlak baik kan, dia sopan santun, dia jaga agama dia, tuan-tuan. Kan? Dia akan dimuliakan Allah begitu nah, dia akan diangkat darjat dia begitu. Baik. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW, Nabi bersabda bahwasanya seseorang hamba itu sampai ia dengan sebab elok perangainya akan besar daripada darjat di akhirat kelak dan semulia-mulia martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik ni tuan-tuan sekalian, di akhirat besok ni dia akan diangkat martabatnya semulia-mulia manusia. Begitu nah. Begitu. Jadi tuan-tuan, itulah janji Allah ni tak pernah tak betul belakang begitu. Cuma kita akan dapat lihat apabila kita dah sampai masanya nanti, janji Allah tu akan Allah tunjukkan kepada kita, tuan-tuan. Baru ni ada satu orang viral dalam Facebook, saya tengok satu orang guru Quran, tuan-tuan. Dia ni hidup dia dengan Quran ya, tuan-tuan. Pagi, petang, malam dia ambil masa untuk Quran. Bahkan dia juga mengajar orang baca Quran, tuan-tuan. Kemudian dia pergi Mekah. Dalam keadaan sihat walafiat. Tiba-tiba Allah takdirkan, tuan-tuan, meninggal di Mekah. Bila meninggal di Mekah, tuan-tuan kalau pergi ke sana, jadi kubur di di Madinah tu kan, kubur tu, dia bukan boleh sepanjang masa duduk situ, dia akan ubah, dia akan pindahkan jenazah itu ke tempat lain sebab dia terhad kan, tanah tu terhad. Jadi orang meninggal di Mekah, Madinah ni, bila mati simpan sementara di situ, kemudian akan dipindah ke tempat lain, tuan-tuan. Satu hari takdir Tuhan nak korek salah satu kuburnya, ternampak dah lama dah meninggal tapi jenazah tu, tuan-tuan, masih lagi elok, masih lagi cantik, masih lagi senyum. Orang tu masih dalam keadaan elok lagi tu, tak nampak pun cacat celah dia lagi tu. Orang tanya pasal apa? Riwayat cerita orang kampung katanya dia ni dulu masa di Malaysia, hidup dia ni, dia buat kebaikan banyak, tuan-tuan. Quran tak pernah tinggal lagi tu, tak pernah kata ke orang, baik semua. Maksudnya ni orang yang baik lah. Maka Allah tunjukkan bukti bahawa Allah muliakan orang itu, tuan-tuan. Itu dia. Tuan-tuan percaya tak cerita ni? Percaya tak ni? Saya cerita ni percaya tak? Maksudnya betul ke ni? Ustaz cerita ni betul ke? Ke rekaan saja, tuan-tuan? Tuan-tuan percaya saya cerita ni? Tak percaya ke? Kalau tak percaya, tuan-tuan tengok siapa yang baik di kalangan tuan-tuan ni. Tengok, mati usut dah kena. Begitu. Ataupun tuan-tuan sendiri yang buat jadi baik, tengok Allah balas lagi mana, tuan-tuan. Ni Allah janji, bukan saya janji, Allah janji. Begitu. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, itulah kelebihan manusia yang baik, tuan-tuan. Orang yang baik ni Allah sambut dia dengan kebaikan, tuan-tuan. Orang yang durjana, jahat, ahli maksiat, tuan-tuan, Allah nak sambut dia pun tak apa cantik lagi tu. Nampak tak? Itulah kehidupan kita. Baik-baik sikit ni. Masalah elok perangai itu ialah kemuliaan sampai turun-temurun. Maka daripada Abu Dah, dan tiada akal seperti mana takbirkan kepada segala pekerjaan keluarnya dan terbitnya, dan tiada warak seperti mana meninggalkan daripada segala yang haram dan juga diri daripadanya, dan tiada kemuliaan turun-temurun dari tok nenek, dan juga tiada kemegahan lebih daripada seperti elok perangai. Tuan-tuan, abang kata dia, Abu Darda kata sesungguhnya orang tu kalau keturunan dia baik sekalipun, tak semestinya anak cucu dia mewarisi kebaikan dia, tuan-tuan. Ini abang tu kan. Tapi kalau sekiranya orang tu baik, dia juga ada keturunan yang baik, anak baik, cucu baik, cicit baik, tuan-tuan, itu di antara orang yang
terbaik tuan-tuan di Allah Taala gitu nah. Tapi ada orang tok nenek dia baik. Tok nenek dia ulama tuan-tuan. Terkenal. Mai cucu dia Allahu Akbar. Ada tuan-tuan. Bukan kata manusia macam kita. Nabi pun dulu macam tu tuan-tuan. Kan? Ada anak Nabi yang tak ikut Nabi tuan-tuan. Kan? Sampai tenggelam di di laut mati di Jordan tuan-tuan. Pasal tak mau ikut Nabi, tak mau ikut pak dia. Tak beriman dengan Allah tuan-tuan. Nampak tak? Tambah kita hari ni ramai yang orang yang kadang pak bagus, anak macam penyamun tuan-tuan. Tapi kalau pak baik, anak pun baik tuan-tuan, itulah di antara orang kata apa, keturunan keluarga yang baik, yang Allah akan muliakan mereka lah gitu nah. Baik. Sikit lagi insya-Allah masalah. Elok perangai itu sampai ia kepada darjat orang sembahyang dan juga puasa. Begitulah tuan-tuan sekalian, Allah kata orang yang baik ini pahala darjatnya sama seperti mana orang yang rajin solat, sembahyang dan juga berpuasa. Begitu nah. Baik. Dan tuan-tuan sekalian, kemudian elok perangai itu disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang dan sifatnya, dan hampir orang itu dengan majlisnya pada hari kiamat. Oh, tuan-tuan, orang yang baik ni Nabi cukup suka. Bahkan di hari kiamat besok ni, dia ni Nabi muliakan dia semulia-mulianya. Begitu tuan-tuan nah. Dia. Nak abang kata itulah tuan-tuan, akhlak elok, perangai elok, kana khuluqul Quran. Nabi kata, Aisyah kata, bila orang tanya Aisyah bagaimana akhlak Nabi, Aisyah kata kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi ni cantik sungguh-sungguh seperti mana Al-Quran tuan-tuan. Ustaz duk ceramah kata dah bila main maulud Nabi kan. Baru ni kita sebut maulud kan. Ceramah maulud ni cerita berbuih mulut. Kan? Ikutlah akhlak Nabi baik tuan-tuan. Tapi tak ikut juga. Kan? Main tang ceramah tibai juga. Tang ceramah maki orang juga tuan-tuan. Tak ikut pun. Nabi tak nak maki orang. Nabi cakap lemah lembut. Tapi hikmahnya tu orang beriman kepada Allah. Kalau kita nak ajak orang buat baik, kita cakap baik-baik. Kalau kita nak ajak orang bercakap maki hamun, orang lagi teruk tuan-tuan sekalian, begitu. Orang takkan ikut kita. Betul tak? Lepas tu dak ustaz, ni orang ikut, orang syok. Tu dia. Lepas tu lagi maki lagi syok ustaz. Lagi kami ikut. Yang tu dia kedah tuan-tuan. Tuan-tuan gelak pasal apa? Yang segut. Tuan-tuan faham ni saya cerita ni. Tuan-tuan, nak abang kata, ini masalah tuan-tuan. Kita kena perbetulkan balik nawaitu kita buat benda baik, benda elok. Mudah-mudahan Allah muliakan kita insya-Allah. Bahkan Nabi kata, aku akan muliakannya pada hari kiamat tuan-tuan. Bayang kalau tuan-tuan, Nabi ni dia muliakan kita. Allahu Akbar. Kita pergi Mekah, pergi Madinah, dapat kunjung makam Nabi pun seronok lah tuan-tuan. Ni bahkan Nabi meraihkan kita. Tuan-tuan, Allah tak tahu nak abang, no? Itu dia. Tok Imam panggil kita bekerja seronok dah. Kan? Tok Imam ni terkenal. Dia kata, jom pergi rumah makan nasi. Kita seronok dah tuan-tuan. Pasal kita tahu Tok Imam terbaik, kita seronok dengan dia. Dia kata. Bahkan Nabi lagilah kita seronok lah gitu nah. Baik. Baik, akhir Jerusalem untuk malam ni. Habis kitab ni tuan-tuan. Bulan depan tak ada kitab ni, habis lupakan. Kita sambung kitab baru. Jilid ini jilid yang ke-13. Kalau tuan-tuan nak mengaji lagi berbazi, saya akan baca kitab jilid ke-14 insya-Allah. Kalau nak bagi kitab lain, kita bincang lain. Allah alam. Baik, sikit lagi tuan-tuan sebelum saya akhiri malam ni. Sesungguhnya elok perangai itu seafdal ibadah. Tuan-tuan ya, perangai yang baik ni sebaik-baik ibadah. Maknanya kalau kita perangai baik, ibadah kita pun tuan-tuan nampak baik dah gitu. Cantik kan? Tapi kalau kita rajin ibadah tapi perangai tak elok, tak sempurna ibadah kita tuan-tuan. Betul tak? Begitu cerita dia mudah nak faham. Mana kalau kita lok-lang sembahyang, tunggil langgar, puasa, zakat pun tuan-tuan nampak tak elok lagi pasal perangai kita lok-lang. Betul tak? Tapi kalau kita perangai mulia, cantik kan? Bagus. Maknanya kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, bertambah lagi cantik akhlak kita tuan-tuan. Begitu maksud dia. Itu adalah afdal ibadah lah orang yang mempunyai perangai ataupun sifat ataupun akhlak yang baik. Itu sebaik-baik ibadah lah gitu. Betul tak? Sebab tu tuan-tuan tengok kadang-kadang kan orang tu sembahyang jarang-jarang. Sembahyang juga, bukan tak sembahyang, tapi kadang-kadang lambat.
Dia bukan saja-saja nak lambat. Memang dia passion lagu tu, tuan-tuan. Tapi tang dengan orang ni cukup baik. Cakap bagus, lembut, hormat orang, tuan-tuan. Kan, tak pernah kata kat orang. Saya banyak jumpa, tuan-tuan. Orang tak suka kata kat orang ni, dia mati hari Jumaat, tuan-tuan. Banyak saya jumpa. Bukan nak kata benda tu wajib mati hari Jumaat. Tapi kebanyakan yang saya jumpa, orang tak nak kata kat orang, tak nak ngumpat orang, tuan-tuan. Mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Baru ni kawan seorang mati. Dia lostak, dia lok gunung. Dia pagi-pagi lepas subuh minum kopi dengan kawan-kawan. Kan? Lepas keluar masjid tu, pergi minum kopi dengan kawan-kawan. Kalau orang sembang dia senyap, dia cakap apa? Contoh dia senyum ya, senyap lagi tu. Kadang kita tak tahu sembang apa dengan dia lagi tu. Orang cerita dia senyum, lepas tu orang gelak dia pun senyum lagi tu. Dia tak cakap apa, orang kutuk orang pun dia pun tak tahu, dia relax lagi tu. Tuan-tuan, tak pernah kata kat orang, macam orang kata apa, baik sungguh lah lagi tu. Kan? Rutinnya pagi subuh balik lagi, pergi minum dengan kawan-kawan 2-3 minit, balik rumah, pergi kebun lagi tengah hari, kan? Kalau ada masa, jumpa kawan lagi, makan tengah hari apa tu. Tu ya, tuan-tuan. Lepas tu sembahyang jemaah, kerja dia. Tuan-tuan. Orang kata hang ni malaikat ke apa, tak nak kata kat orang. Orang kata apa dia diam, dia tak nyambung lagi tu. Tuan-tuan, mati hari Jumaat. Allahu Akbar. Banyak saya jumpa lagi tu. Tuan-tuan, kalau nak mati hari Jumaat, bukan saya kata, saya bukan fatwa lah. Saya kata tuan-tuan fatwa pula dah. Saya kata kebanyakan macam tu. Sat video viral dalam TikTok mampu saya. Memang lah ni TikTok punya pasal rosak habis, tuan-tuan. Baru ni Ustaz Samsuri. Kenal Samsuri? Tok Guru ke tak? Mereka hantar mail kat saya satu viral. Apa pasal dia duk hurai pasal isu sahabat Nabi makan darah Nabi, kan? Dia hurai cerita lama, tuan-tuan. Dia cerita lama. Dia cerita tu detail hadis tu, tuan-tuan. Tiba-tiba ustaz mana tu tahu? Walaun mana, tuan-tuan? Kan? Dia pergi kerat tak habis, dia potong, dia pergi edit ceramah tu, tuan-tuan. Tak habis, dia pergi viral. Jadi haru biru, tuan-tuan. Orang duk komplain kat dia lah. Apa ustaz ni main kat mana ni? Kan? Jadi dia pun jadi macam tak syok lah, tuan-tuan. Bila tak syok, tak mau mengajar lah, macam tu. Saya pun mesej kat dia. Saya kata, ustaz apa abang? Dia jawab lah. Saya kata, ustaz betul ni tuan-tuan ni, dia betul. Dia kata lagu tu lah. Tu takkan nak berhenti kuliah lah. Tak apa, dia bagi dia orang muda. Nampak? Dia kata gitu. Demi Allah, dia simpan lagi mesej dia, tuan-tuan. Tak apa, dia tak dinda. Dia panggil saya dinda. Tak apa dinda, tak apalah. Dia orang muda bagi dia mengajar pula. Lepas tu saya kata kat dia, ni ayat saya kata kat dia. Saya kata ustaz, kanda saya kata kat dia. Itulah kadang-kadang bila ramai sangat ustaz yang pandai cerdik ni, tuan-tuan sekalian. Cerdik lebih lagi tu. Tak cerdik lebih. Cerdik ni dia cerdik sangat sampai orang cakap dia cari pasal lagi tu. Tuan-tuan, semua dia seorang betul orang tak betul. Begitu. Tuan-tuan, bila ramai ustaz lagi tu, tuan-tuan, memecah belahkan masyarakat dan keadaan dia ni berhujah benda-benda tak sepatutnya, tuan-tuan. Kita tak perlu bincang sangat babak furuk ni, tuan-tuan. Kalau kawan tu tak betul, kita panggil muzakarah. Elok dengan dia cara tertutup. Tak perlu kita heboh ke orang. Bukan semua ustaz alim lah ke. Bukan semua ustaz sempurna. Kadang-kadang dia lemah juga kekurangan dia. Dia terlupa. Kadang dia baca hadis ataupun lari apa baris. Benda tu biasa, kelemahan manusia. Tapi dia punya dengki, hidup pergi viral sampai rosak kuliah orang tu, tuan-tuan. Lepas tu saya kata sayang lah jemaah tu. Anak murid ramai nak ngaji. Lah ni tinggal 2 masjid ya, tuan-tuan. Masjid Negeri Pulau Pinang dengan Masjid Abdullah Fahim Kepala Batai Bertang. Tinggal 2 tu ya. Yang tu lah orang tu nak tumpang ngaji ilmu dia, tuan-tuan. Dia kata tak apalah dinda, kerana nak berhenti. Nampak? Sedih. Kita binyam. Kita pujuk ni. Dia kata tak apalah bagi mereka ustaz baru ni, mereka nak ngajak lah. Kita nak tumpu ibadat kita dengan Allah, kata. Yang kata Samsuri orang bagus, tuan-tuan. Saya tak tahu nak catat lagu ni. Bagus sungguh, tuan-tuan. Dengan saya cukup A1 lagi tu, tuan-tuan. Bila saya mengaji sampai hari ni, dialah guru, dialah sahabat saya, tuan-tuan. Allah, jumpa ni nanti peluk lah kata. Saya kata kat dia, ustaz, anak ni kadang-kadang mengajak tu cedok ilmu hak ustaz mengajak lah. Minta halal. Dengan hantar dunia akhirat halal. Allah, yang mata saya, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang nak dapat halal tok guru ni? Oi, bukan senang, tuan-tuan. Tapi dia kata, demi Allah, tuan-tuan nak surau ni. Dia kata, dengan dinda, dunia akhirat halal ilmu. Masya Allah, tuan-tuan. Saya rasa, syahadu, tuan-tuan. Tu yang tu ni, manusia yang baik, tuan-tuan. Kalau nak kira dunia ni Tuhan bagi macam-macam kat dia. Dia kaya, bukan miskin macam kita, tuan-tuan. Dia kaya, dia ada meniaga yang hebat. Meniaga yang kita makan tak habis lagi tu, tuan-tuan. Tapi dia nak mengajak, nak dakwah, nak bagi ilmu. Nasib baik baru ni last siri dia mengajak dia.
di Masjid Bertam tu, Masjid Lah Fahim tu, tuan-tuan sekalian. Astro, TV Hijrah rakam. Gambar saya apa masuk dalam tu. Tuan-tuan puasan tak? Malam ni dah berapa setengah lagi, tuan-tuan. Rakaman tu masuk muka saya. Memang saya tak terasing dengan dia, saya bersama dengan dia lagu tu, tuan-tuan. Nak abang kata, last kuliah, tak ngajar lah, habis, cakap duit. Bulan ni kuliah dia tak ada lah, habis. Sayang tuan-tuan, orang nak mengaji. Anak murid beribu nak mengaji. Kuliah dia, sekali ngajak 1,000. Kuliah kita ada 50 orang, tak nampak. Nak abang kata, barakah ilmu ni tuan-tuan. Tak pernah semua, tak pernah kata ke orang. Cakap benar ilmunya tuan-tuan. Tu pun ada ustaz mana lebay kulub mana tuan-tuan. Dia pergi tibai dia. Saya cukup pantang tuan-tuan. Marah. Ini rosak masyarakat, rosak ilmu. Rosak tuan-tuan. Orang ikhlas bukan ada apa. Dia bukan minta duit kat kita, ceramah banyak balik. Tak nak minta, dia tak nak minta. Dia tak pernah letak harga pun. Tuan-tuan. Kalau ada orang nak pergi mengaji, waktu lepas dia mengajar, ambil duit dia bagi orang mengaji tu. Pergi mengaji, ambil duit ni tuan-tuan. Tu dia. Saya mengaji dia betul, dia bagi saya 300. Bagi kat saya. Entah mengaji lagu tu. Dia tak ambil duit ceramah. Abang bagi. Bukan sekali bagi, tiap-tiap bulan. Allah, ini manusia baik tuan-tuan. Jadi bila mai zaman akhir zaman ni banyak dengan ustaz-ustaz yang jenis kira nak balun orang ni, dia ikut habis ke semua begitu. Jadi tuan-tuan saya cerita bukan apa? Sebab tuan-tuan kena terima, itulah akhir zaman. Orang agama kadang-kadang bergaduh sesama orang agama. Cerita-cerita furuk ni banyak berlaku tuan-tuan. Jadi kita ni balik pada asal lah. Siapa nak mengajak kita benda baik, terima lah tuan-tuan. Selagi mana dia tak ajak kita kepada benda yang apa nama maksiat gitu, benda yang tidak elok begitu nah. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan cukup apa nama kuliah malam ni, berhenti kat dulu dan kita dah habis lagi takmim. Insya-Allah bulan depan kita bincang kitab lain pula. Wallahu alam. Kalau ada soalan, fardhu insya-Allah. Seminit begitu nah. Baik, silakan.